أننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل Terlebih dahulu bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya dapat kita sama-sama bersama di dalam pengajian yang dikenali sebagai MBQ, iaitu Mari Baca Al-Quran. Hari ini kita akan menyambung huruf-huruf yang telah kita belajar daripada minggu-minggu lepas lagi. Kita telah mula belajar daripada huruf alif, kita akan menyambung ba, ta, yang telah kita belajar daripada jim, minggu lepas lagi, ha, kita telah, dan kha. Mula belajar daripada huruf alif. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung kita punya
pembelajaran kita, pembelajaran cara-cara membaca Al-Quran ini daripada huruf dal, ra dan zai, insya-Allah. Sebelum kita memulakan pengajian kita, perlulah kita ketahui bahawa kitab buku Iqra yang kita selalu belajar ataupun anak-anak kita belajar ni, siapakah musannif dia ataupun muallif dia, penulis dia. Kita perlu tahulah terlebih dahulu siapakah musannif atau muallif kepada buku ini. Buku ini ditulis oleh, sini dia tulis Ustaz, kalau dia orang Indonesia, Kiai Haji As'ad Humam. Kiai Haji As'ad Humam yang telah menuliskan buku ini. Beliau adalah orang Indonesia, daripada negara seberang. Beliau adalah orang asli Yogyakarta. Beliau telah menuliskan buku ini dan beliau juga yang lebih mengagumi adalah beliau adalah seorang yang OKU. Ini orang kurang upaya, yang mana pada lahirnya dia sempurna, tetapi pada umur 18 beliau telah terjatuh daripada pohon dan melibatkan kecacatan pada tulang belakang sehingga ke leher. Sehingga ke beliau tidak boleh menoleh kiri kanan, kepala dia tak boleh menoleh kiri kanan, dia perlu mengalihkan badan sama dengan kepala untuk menoleh. Ini sosok tubuh penulis buku Iqra ni lah. Yang mana kalau kita tengok di Nusantara ni sangat berfaedah lah kepada semua manusia, semua golongan. Kalau yang dah dewasa pun, masa kecil dulu pun dia belajar membaca Al-Quran daripada Iqra ataupun Qiraati. Qiraati pun berasal daripada Indonesia juga. Yang penulis dia orang Semarang, Syekh Dakhlan. Tak silap saya, Syekh Dakhlan dia menuliskan Qiraati. Tapi yang sekarang ni yang paling banyak digunakan secara meluas adalah Iqra lah kan. Semua belajar Al-Quran, permulaan dia daripada Iqra. Saya sendiri pun masa kecil dulu memang Qiraati dan Iqra. Ibu bapa saya mula mengajar saya sebelum baca Quran Qiraati, dan lepas tu saya belajar Iqra juga untuk belajar Quran. Punyalah mengalirnya pahala beliau ni, penulis Ustaz Haji As'ad Humam ni, sehingga sekarang semua orang membacakan untuk membaca Al-Quran, mereka belajar daripada kitab yang ditulis oleh beliau. Sebelum itu kita hadiahkan Al-Fatihah lah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah kita akan mulakan pengajian membaca Al-Quran kita. Kita akan mula daripada huruf dal, zal, ra dan zai. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu menyedarilah yang bahasa tulisan Al-Quran ni, saya panggil tulisan Al-Quran lah, sebab dia tulisan alif bata ni bukan sahaja digunakan di dalam bahasa Arab, bahkan tulisan ini telah digunakan dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Urdu, bahasa Parsi juga menggunakan tulisan ini. Bahasa Melayu kalau di Fatani masih lagi menggunakan, dan Brunei masih lagi secara meluas menggunakan tulisan-tulisan Al-Quran ini, alif sehingga ya. Juga di
bangsa-bangsa Uyghur di Turkistan. Sekarang ni Xinjiang lah. Tetapi dahulu kala zaman Jepun menjajah Cina dulu, Turkistan pernah merdeka. Sehingga kan dia dapat bendera sendiri kan, warna biru tu. Biru, Turkistan. Mereka pernah merdeka. Dan apabila merdeka pun mereka tetap tidak menggunakan tulisan Cina dalam bahasa diorang mereka, tetapi mereka menggunakan tulisan Arab. Saya masa belajar di Mesir dulu, banyak sahabat-sahabat saya daripada Xinjiang, daripada Turkistan. Orang panggil Turki Timur kan, Turkistan. Kalau di sana dia panggil Turki Syarqiyah, orang Arab panggil kan. Maksudnya Turkistan lah, orang-orang Uyghur. Yang kita selalu dengar pembantaian orang-orang Cina terhadap bangsa Uyghur yang ada di sana kan. Mereka juga menggunakan tulisan alif hingga ya ni lah, alif bata, huruf hijaiyah ini. Sehingga kalau zaman dulu pun, selepas khilafah Ar-Rashidin, selepas Sayyidina Ali kan, Sayyidina Hasan, khulafah Ar-Rashidin, muncul khulafah Umayyah kan. Kalau kita tengok khulafah Umayyah ni telah meluas daripada Sungai Indus Pakistan sehingga ke Spanyol kan, sehingga ke Spanyol. Dan dulunya Spanyol pun menggunakan tulisan ini, alif hingga ya, alif bata. Jadi meluasnya penggunaan tulisan ini, yang mana sebelum kedatangan Islam, sebelum ketamadunan Islam dulu, penggunaan tulisan ini tidak meluas. Berbanding dengan tulisan Ibrani, tulisan Aramaik. Nabi Isa dulu pun menggunakan bahasa Aramaik kan. Sekarang ni masih digunakan oleh orang-orang Assyrian yang berada di utara Syria. Itu bekas-bekas kerajaan Mesopotamia dulu. Masih menggunakan Aramaik, iaitu bahasa daripada orang-orang Kanaan dulu. Orang-orang daripada keluarga Nabi Isa dulu lah. Sebelum tu memang bahasa Arab tidak digunakan secara meluas, sehingga kan orang Arab sendiri untuk mereka menjual barang-barang dia di Syria, di Syam, bumi Syam, semua di Habsyah, mereka banyak menggunakan bahasa Hebrew, Ibrani ataupun bahasa Aramaik. Jadi ini bahasa Arab ni hanya digunakan di Semenanjung Arab lah, dan juga Semenanjung Arab dan juga Yaman menggunakan bahasa Arab ni. Sehingga kedatangan Islam, tulisan ini dan juga bahasa Arab telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga ke Eropah, sehingga ke China sendiri. Telah tersebar dan digunakan secara meluas. Jadi apa yang kita belajar ni adalah satu tulisan ataupun bahasa ataupun tulisan bahasa Al-Quran. Ini bukan satu yang sia-sia lah. Nak kita pula orang-orang Islam kan. Orang Islam perlu pandai membaca Al-Quran kan. Dalam hadis pun, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada kamu sebagai syafaat untuk pemilik dia, pembacanya. Jadi Al-Quran ni juga akan datang sebagai syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi apa yang kita perlu kejar sekarang ni sebenarnya adalah amalan-amalan yang baik untuk kita bawa ke akhirat. Kan? Juga kita perlu dapatkan syafaat juga, iaitu pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melakukan sunnah Rasulullah, insya-Allah kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Dan juga jika kita membaca Al-Quran, jadi kita juga dapat mendapat syafaat daripada Al-Quran. Jika kita di dunia lagi kita dah meletakkan Al-Quran di belakang kita tidak membaca Al-Quran, maka di akhirat nanti
Al-Quran akan memalingkan wajah dia daripada kita. Akan meletakkan kita di belakang. Faham? Jadi, sama-samalah kita membaca Al-Quran. Jadi, siapa yang dah boleh membaca Al-Quran, boleh juga mendengar ini sebagai pengulangan ataupun sebagai mungkin boleh ambil mana yang baik daripada metod saya ni untuk dia ajar kepada anak-anak di rumah. Boleh juga mengajar apa yang saya ajar ni lah. Okay, sebelum tu, pertama kita dah tahu musannif ataupun muallif, penulis buku ini, dan kita telah menyedekahkan Al-Fatihah kepada penulis ini untuk keberkatan. Tadi saya dah cakap musannif dia atau muallif dia adalah Ustaz Haji As'ad Husam. Merupakan seorang OKU yang telah menuliskan Iqra' ni. Jadi kita telah menyedekahkan Al-Fatihah. Siapa yang baru masuk, belum lagi menyedekahkan Al-Fatihah, boleh sedekahkan Al-Fatihah. Siapa yang dah masuk, kita akan mulalah membaca. Membaca daripada huruf Dal, Zal. Kita akan ambil 4 huruf hari ini. Dal, Zal, Ra, Zai. Sebelum tu, sebelum kita belajar Dal ni, kita kena tahu makhraj hurufnya. Makhraj huruf, maksudnya dari mana keluarnya huruf tu. Untuk makluman tuan-tuan, mulut kita ni memang ada banyak makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj daripada perkataan bahasa Arab, kharaja, maksudnya keluar. Makhraj itu ismu makan. Lepas tu, ataupun bentuk tu menyebabkan keluar tu menjadi tempat keluar. Maksudnya makhraj bermaksud dari segi lughah adalah tempat keluar. Tempat keluar huruf di mana? Contoh, huruf mim daripada bibir. Ba daripada bibir. Kan? Kalau a, ha, naik sikit. A, qa, naik sikit. Ha, kha. Itu huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, dia ada dua cara. Dua cara untuk kita belajar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni alif bata lah. Alif hingga ya tu hijaiyah lah. Satu, kita huruf hijaiyah menurut turutan dia lah, menurut tartib. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dad, ta, za, ain, ghin, waw, ha, hamzah. Kan? Ain semua sampai habis. Tapi dari segi makhraj pula, huruf hijaiyah ni, bila kita nak sebut dari segi makhraj, kita mesti mengikut tempat keluar dia. Daripada bawah, daripada tekak, tengkorokan. Yang kita cakap izhar halqi tu kan. Izhar huruf-huruf tengkorok kita dah belajar kan. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah kan. Huruf-huruf kita ambil daripada huruf-huruf izhar. Huruf-huruf yang daripada tengkorokan sampailah ke bibir. Ba, mim. Huruf-huruf alif sampai ya boleh juga, kalau ulama-ulama tajwid ada juga yang menyebut huruf-huruf hijaiyah ni daripada tekak sehinggalah ke bibir. Dia akan mula daripada A juga. Hamzah juga. Mula daripada hamzah. Tapi lepas alif, dia akan pergi ke bukan ba, tapi pergi ke ha. Okey, nanti saya akan tulis macam mana huruf hijaiyah tu keluar daripada tekak sehingga ke bibir. Kalau mengikut huruf-huruf hijaiyah yang disebut oleh ulama-ulama tajwid, lepas hamzah, lepas alif, ha. Lepas ha, a. Lepas a, ra. A dengan ra dah tengah sikit, tengah-tengah halqum. A dengan ha, permulaan halqum. Faham? A, ha, kat situ juga. Naik atas sikit, tengah-tengah. A, ra. Naik atas sikit, penghujung halqum, atas, paling atas, halqum paling atas adalah ha, kha. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba cari. Ha, kalau ha dengan kha berada di antara kepala dan leher kita ni, maksudnya halqum belah atas, maksudnya tepatlah bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Ha, kha. Lepas tu ke belakang sikit. Ke belakang sikit, qa,
Qaf dan kaf. Qa, ke belakang tapi dalam sikit. Qa, ka, huruf kaf. Qa, ka. Lepas tu kita akan naik ke atas. Atas. Nanti saya akan tulis. Atas dia akan pergi kepada lam. Lidah kita akan ada di langit, tetapi langit yang paling belakang. Lam. Lam. La, li, lu. Langit paling belakang sikit. Lepas tu dia akan tengah sikit. Huruf nun. Na, ni, nun. Lidah ni bila langit tengah sikit. Na, ni, nu. Lepas tu dia akan lelangit hujung sikit, tetapi dia bersifat getaran kan. Ra, ri, ru. Dia ada syiddah. Dia ada apa? Bukan syiddah. Dia ada syiddah maksudnya dia ada pukulan sikit. Ra, tapi ni ada getaran. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Lepas tu dia ada dekat tepi ni, lidah bila kita letak kat tepi pula, di geraham kita, lidah ni kita letak di geraham, kita sepitkan dua geraham ni, dia akan pergi ke dhad, huruf dhad. Dha, dhi, dhu. Menurut riwayat, Sayyidina Umar, lidah dia besar, dia meletakkan hujung lidah ni memang terkena dua geraham. Dha, dhi, dhu. Tapi kita susah. Kita hujung lidah ni kita pergi ke tepi. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Dan apabila kita ke depan lagi, permulaan gigi. Permulaan gigi kita akan dapat kita punya makhraj da, di, du. Da, di, du. Makhraj ni di mana tuan-tuan? Puan-puan? Di antara gusi dan juga gigi tuan-tuan. Puan-puan cek sekali lagi di belakang gigi kita ni tuan-tuan puan-puan. Permulaan penghujung gusi dan permulaan gigi kita letakkan hujung lidah kita. Jadi kita akan dapat makhraj yang tepat, tempat keluar huruf tu. Huruf ni dia boleh keluar secara angin, boleh keluar secara getaran, kepitan, dia macam-macam. Tapi yang ni kita sentuhan lidah, da. Da, di. Kalau baris bawah, fathah, di. Kalau baris depan, du. Da, di, du. Okey, tuan-tuan perempuan dah dapat dah. Dah try. Boleh cuba. 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh cuba. Da, di, du. Makhraj da, di, du ni pula tuan-tuan dan perempuan, dia berkongsi tempat dengan makhraj ta, dan juga ta. Ta, dan juga ta. Lepas tu dah hujung sikit, kita akan masuk ke makhraj yang selepas kita belajar ni, za, zi, zu. Selepas gigi tuan-tuan dan puan-puan, kita meletakkan lidah ke hujung gigi atas. Jangan hujung gigi bawah. Kan? Gigi bawah tak jadi bunyi lah. Za, susah. Hujung gigi atas. Za, zi, zu. Baris atas fathah, za. Baris bawah, zi. Baris depan, zu. Za, zi, zu. Okey, faham tuan-tuan? Okey, mula kita belajar makhraj dulu. Tempat keluar tu di mana? Baru kita belajar macam mana nak sebut huruf-huruf. Okey, za, zi, zu. Kita makin ke depan ni tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dari tadi kita ambil daripada tekak sampai ke atas, sampai ke depan. Za, zi, zu. Okey, kalau di bawah gigi pula, gigi bawah kita ni pula puan-puan tuan-tuan. Di belakang gigi bawah kita pula tuan-tuan dan puan-puan, kita ada huruf sa. Huruf sa. Sa ni daripada belakang gigi kita. Di antara
gigi dan gusi bawah ni, dia akan ada satu angin. Sa. Huruf sa, dia berkongsi tempat dengan huruf za. Sa, za. Sa, za, so. So. So pun dia berada di bawah gigi. Gigi bawah kita di belakang. Belakang gigi kita antara gusi dan juga gigi, tuan-tuan dan puan-puan. Itu huruf sa. Tapi kita nak belajar ra dan za. Puan-puan, tuan-tuan. Okey, ra dan za. Okey, kita dah jumpa za. Za. Ra tadi kita dah jumpa dah. Saya lupa nak nak mention yang highlight. Saya lupa nak highlight kan. Ra tadi kita dah jumpa kan. Sebab huruf lam kita di lidah kita di langit, yang belakang huruf lam. Lelangit kita, lidah kita letak di tengah lelangit, huruf nun. Lepas tu huruf ra, lidah kita di hujung lelangit, nak dekat gigi dah, tapi tak sampai gigi, ra. Sebab kalau dah sampai gigi tu, dia akan makhraj dal, ta, dal, ta, to di antara gigi. Ini tuan-tuan dan puan-puan, gigi dan gusi. Itu ta, dal, ta. Belakang sikit ra. Okey, makhraj ra kita dah dapat. Ra. Za pula yang tadi saya cakap belakang gigi bawah. Okey. Za. Sa, so. Saya akan buat gambar raja nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga lepas tu huruf ya. Ya. Ya ni, angin ni kita kumpul di antara gigi ni. Ya. Ya. Ya ma'syaral jin. Contohlah. Ya. Okey. Lepas tu kita akan dapat lagi huruf ba dan mim. Ba dan mim di hujung, di bibir. Okey. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Nanti saya akan, jangan risau, saya akan tulis gambar raja. Ni apa? Saya akan tulis gambar raja nanti sebentar lagi. Okey, sekarang ni kita akan mula membaca. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin juga bersama saya membaca, boleh. Nanti saya akan, apa yang nak membaca boleh bagi tahulah. Nak cuba untuk membaca. Jadi boleh nampak tak dal? Boleh nampak. Okey. Kita akan mula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ni satu note tambahan tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak ada kaitan dengan tajwid lah kan. Tapi ini untuk kita lebih faham, huruf ni kan huruf bahasa Arab kan. Cara kita menggunakan mengikut kaedah bahasa Arab lah. Sebelum ni bahasa Arab, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tiada lagi harakah. Bahasa Arab zaman dulu belum ada harakah lagi. Zaman Rasulullah dulu tak ada harakah. Ini adalah satu penambahan sebab orang Islam di kalangan a'jami. A'jami maksudnya di kalangan orang bukan Arab semakin bertambah. Selepas kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan. Orang Islam dah semakin banyak daripada Parsi, daripada Azerbaijan, daripada Dagestan. Khalifah Umar mencapai ke paling utara selatan Syria lah. Sekarang ni Georgia, Azerbaijan telah mencapai ke sana. Jadi ramai orang a'jami. Orang a'jami yang susah untuk belajar bahasa Arab ni sebab dia bukan orang Arab. Dia kena belajar lagi sorof, kaedah nahwu. Kena belajar kaedah grammar lah. Tata bahasa Arab susah untuk baca Quran. Jadi sahabat-sahabat pun bukan mengubah Al-Quran, tapi menambahkan fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, kasratain, dhammatain, ini semua baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua depan, dua atas, dua bawah. Mereka menambah untuk memudahkan lagi orang-orang yang bukan Islam orang bukan Arab. Orang Islam yang bukan Arab seperti kita jugalah, orang Melayu kan. Kalau kita tak ada baris ni mungkin susah lah
kecuali memang dah pakar dalam ilmu nahu dan saraf, mungkin mudahlah kan, mungkin dia tahulah macam mana nak mengharakah kan. Tapi ini dia telah menambahkan harakah pada huruf-huruf. Jadi huruf yang sebenar tu, dal tu, yang melengkung tu je, itu adalah dal. Ini bolehlah nak ajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah mesti dah tahu kan. Saya rasa semua dah tahulah. Yang melengkung ni dal, contoh kan. Yang melengkung lepas tu ada titik, dal. Huruf dia huruf zal, huruf dal. Tapi cara bunyi dia kita tak tahu. Bila bagi fathah, da lah kan. Zal pula bila bagi fathah dia akan bunyi za. Balik bawah dal, zi, di. Zal balik bawah di, zi. Lepas tu baris depan dal, du. Zal pula baris depan du, zu kan. Zu. Maaf zu. Lepas tu baris atas dua atas dan dindun. Senang kan. Zal pula zan, zin, zun. Kan bunyi dia macam tu. Sebab bahasa Arab ni adalah dari segi linguistik dia lah. Linguistiknya bahasa Arab ni adalah dari segi linguistiknya adalah Semitik, bahasa Semitik. Kalau kita bahasa Melayu ni Austronesian kan. Melayu, Jawa, Banjar semua kan. Semua Austronesian, kepulauan Pasifik lagi semua. Tapi ini adalah bahasa Semitik. Yang sama dengan dia bahasa Aramaik, bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew dan Aramaik pun sama. Dia hanya ada huruf konsonan. Kalau dalam bahasa Melayu kita cakap huruf konsonan lah. Huruf yang tak boleh jadi bunyi. Contoh, kita tulis makan kan. Kita tulis makan. Makan. Okey. Tuan-tuan tulis makan. Perempuan tulis makan. Tapi kita, macam mana kita nak sebut M ni dibantu oleh huruf vokal ni. K ni kita nak sebut, nampak ke tuan-tuan? K nak sebut, kita perlukan huruf vokal baru kita boleh sebut. K kan? M ni nak sebut kita kena ada huruf vokal. Ma, baru ada ma kan? Kalau I, mi kan? Minum kan? Kalau A, dia akan jadi ma. Sama ni. N ni pula kita boleh sebut sebab sebelum dia ada huruf vokal. So kita boleh sambung kan, makan, M-A-M-A-K-A-N, kan, makan. Betul tuan-tuan puan-puan? Jadi bahasa Arab ni bentuk dia macam ni tuan-tuan puan-puan. Bentuk dia macam ni. Macam kita budak WeChat lah. Bukan budak WeChat. Ni kalau SMS lah, kita SMS MKN. Faham? MKN. Kalau kita meng-SMS kawan-kawan kita, kita tulis makan kan. Nak suami-suami lah yang saya tengok. Dia balas kalau isteri dia K. Macam tu ya. Dia nak cakap okey tapi dia tulis K. Tak ada huruf vokal. Terasa pula suami-suami tu kan. Contoh okey kan. Kadang-kadang kita cakap K, orang dah faham dah kan. K dah faham dah. Walaupun tak ada ni. Ini pula kita pula nak tulis SMS MKN. Tak ada SMS kan, WhatsApp kan. Kita nak tulis WhatsApp MKN, makan. Kita boleh agak makan. Begitulah bahasa Arab tuan-tuan dan puan. Kalau contoh bahasa Arab makan, dia telah makan. Akala kan. Dia akan tulis alif pada atas, kaf pada atas, lam pada atas. Akala, dia telah makan. Asalnya tak ada baris tuan-tuan dan puan. Jadi orang Arab perlu dia guess sendiri lah. Dia bahasa Melayu dah apa? Dia akan teka sendirilah. Dia akan teka sendiri. Ini bunyi dia akala. Okey, macam mana kita meneka MKN ni lah, makan. MKN makan. Kita meneka dan kita tahu makan MKN. Macam mana kita boleh meneka? Sebab kita tahu bahasa Melayu. Begitu juga orang Arab. Dia boleh tahu ini adalah akala. Dia telah makan maksud dia. Akala ni dia telah makan, fi'il madhi. Jadi orang Arab meneka sendiri. Pada awalnya sebelum kedatangan
Orang panggil apa? Inilah baris ni lah. Kedatangan baris ni, sebelum datang baris ni, kemunculan kan, harakah kan. Kemunculan harakah ni, mereka meneka sendiri. Tapi orang-orang ajami, orang-orang luar tak tahu macam mana nak meneka. Sebab dia tak tahu bahasa Arab. Mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Jadi, mereka perlukan harakah lah. Jadi, kita akan belajar yang paling senang lah. Yang paling senang yang ada harakah. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi saya nak cerita. Maaf ni kadang-kadang saya pergi ke tajuk lain sebab kebanyakan tuan-tuan, puan-puan saya tahu dah boleh dah baca Al-Quran, saya tahu. Tapi ini saya nak dari segi aspek lain. Mungkin untuk cara tuan-tuan nak tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan lebih faham. Jadi, kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dah tahu belajar bahasa Rumi, dah reti baca. Bahasa Rumi dah reti baca dah, kan? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, saya cakap bahasa Al-Quran lah, kan? Sebab bahasa ni memang digunakan oleh semua kaum, kan? Bukan orang Arab saja. Sebab nak baca Al-Quran, kan? Okey. Bahasa Arab pula sebenarnya lebih senang kalau ada baris ni, ada harakah, lebih senang kita nak baca daripada tulisan Rumi. Sebab tulisan Rumi, bahasa Melayu kita ni, kita ada berapa vokal? Kan? A, E, I, O, U. Ada? A, E, I, O, U. Ada 5 tuan-tuan puan-puan. Ada banyak. Ada 5. A, E, I, O, U ni, A, E, I, O, U ni, diorang boleh membaca A, E, I, O, U. Contoh, pergi, boleh kan? P, E, R, dia boleh baca. Tapi yang ni lebih mudah, tuan-tuan, perempuan. Lebih mudah. Ada 3 saja. Baris atas, baris bawah, baris depan, tuan-tuan. Jadi, seperti saya cakap ni, ini memudahkan orang ajami, bukan Arab. Jadi, kita WhatsApp MKN boleh faham. Makan. Orang Arab pun dia boleh. Akala. Dia boleh mengagak, walaupun tak ada baris. Dia boleh mengagak. Akala ni makan. Akala ni, dia telah makan, fi'il madhi. MKN ni makan, kan? Kita boleh baca makan. Dia boleh agak. Kita orang ajami tak boleh agak. Jadi orang Arab dia menambah baris kat sini untuk kita membantu sebutan. Macam MKN ni, benda yang membantu sebutan adalah huruf vokal. Banyak ni huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. Jadi anak-anak kita genius lah kalau tahu baca Rumi, kan? Sebab baca Al-Quran lebih mudah. Ada 3 saja. Sangat mudah. Ada 3 saja. Jadi akala, benda ni membantu untuk menyebut huruf tu. Sebelum kita menyebut huruf, kita mesti tahu huruf tu. Huruf apa dulu, kan? Tulisan Hebrew, tulisan Ibrani, kan? Yang digunakan di Israel pun sama juga. Dia adalah susunan, contoh susunan 3. 3 huruf ni, dia perlu mengagak vokal-vokal dia. Tulisan Aramaik sama. Sebab dia daripada keluarga bahasa Semitik. Ini dari segi linguistik lah. Okey. Jadi faham tuan-tuan puan-puan? Itu sekadar macam tuan-tuan puan-puan nak lebih faham lah, kan? Jadi kita pula sekarang ni kita akan mulakan huruf dal dengan zal, tetapi kita baru Iqra 1, kan? Pengajian ni baru lagi MBQ. Baru berapa sesi? Ni mungkin sesi ke-5 ni saya ni, kan? Atau sesi ke-4. Jadi baru berapa sesi, jadi kita mula daripada huruf vokal yang saya cakap tadi. Huruf vokal iaitu harakah lah. Harakah yang awal lah, iaitu fathah. Okey. Jadi kita hanya fikir ni huruf dal. Contoh huruf B. Kita fikir B tambah A apa? Ba lah. Kan? T tambah A apa? Ta. Kita hanya belajar macam tu. Ta. Contoh ni huruf dal. Mahraj kita dah tahu tuan-tuan puan-puan. Sebab tu saya masuk dalam mahraj dulu. Mahraj kita tak tahu. Mahraj dia daripada mana? Di antara gusi dan gigi. Gigi atas ni, antara gusi dan gigi. Kita letak lidah pada di antara gusi dan gigi. Pertemuan gusi dan gigi, kita letak di situ. Dan kita menyebut dia, kita tambah huruf A, huruf vokal A, iaitu kalau dalam tulisan Rumi lah, huruf vokal A. Kita tambah huruf vokal A, jadi
Makhraj kita dah tahu. Kita dah tahu bunyi dia. Da. Okey, da. Jadi bunyi dia adalah da. Zal. Kita dah tahu dah. Dia di antara lidah, hujung lidah kita letak di antara gigi. Bukan di antara lah. Kita letak di gigi atas. Hujung gigi atas. Hujung, paling hujung sekali gigi atas, kita letak huruf lidah kita. Jadi, kita dah tahu makhraj zal kat ni kan. Kita tahu dah makhraj kan. Kita tambah vokal A. Sebab dia fathah sini kan. Senang saya ajar ni kan. Okey, kalau fathah sama dengan A kan. Ni untuk mudah lah kan. Kalau kasrah huruf I, vokal I. Kalau dhammah vokal U. So kalau Rumi ada A, E, I, O, U. Kita O tak ada, E tak ada. Untuk baca Quran tak perlu fikir O, tak perlu fikir huruf E. Kita hanya fikir huruf A, I, U sahaja. Kalau A, fathah baris atas. E, kalau dia bawah huruf, maksud baris atas maksudnya dia di atas huruf. Baris atas. Jadi, bila atas baris atas, dia akan bunyi A lah. Vokal A ni. Kalau dia baris bawah dia duduk kat bawah huruf. Jadi, kasrah lah kan. Kasrah dia akan vokal E kan. Ini nak mudah lah kalau anak tuan-tuan perempuan dah tahu dah baca kan. Lepas tu U pula. U. Kenapa kita cakap baris depan? Sebab kita mendepankan bibir kita kan. U kan. U. Jadi kalau ni baris depan, zu. Zu lah bunyi dia. Okey, faham tuan-tuan perempuan? Sebenarnya baca Al-Quran lebih mudah daripada kita dah pandai baca tulisan Rumi. Dia membantu untuk kita belajar tulisan Arab lah ni kan. Tulisan bahasa Al-Quran ni. Okey, ni makhraj kita dah tahu. Di antara hujung langit, di antara hujung dan langit dan awal pangkal gigi, belakang gigi atas, kita letak lidah dan kita buat da. Ini dan pada gigi gigi atas di hujung gigi kita letak lidah. Tuan-tuan perempuan letak lidah. Za. Za. Okey, kita dah tahu dah. Okey. Saya baca sikit. Da. Za. Da. Za. Da. A ni kita dah belajar lah sebelum-sebelum ni kan. Sesi-sesi sebelum. Sesi yang ustaz-ustaz lepas dia dah terangkan. Ni pun makhraj saya dah sebut tadi kan. Makhraj ni di mana? Kalau tuan-tuan puan-puan tahu, makhraj dia ada di dia huruf-huruf apa ni? Kalau kita belajar TKO kan, KTO kan, kelas tajwid online, dia adalah antara huruf-huruf izhar halqi. Izhar halqi semua huruf dia ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah ada di khalqum. Tapi khalqum belah mana? A dengan ha saya dah cakap tadi permulaan halqum. Halqum maksudnya bukan halqum lelaki tu. Halqum maksudnya tekak ni lah. Permulaan tekak. Penyambung kepada badan kita, paru-paru kita. Penyambungnya. Situ. A. Okey, kita bariskan atas. A. Lepas tu, za balik. Sini kan. Za. Kha. Mana makhraj kha, tuan-tuan perempuan? Boleh nak sebut. Makhraj kha di mana? Saya dah ajar tadi kan. A. Ha. A. Di tengah khalqum pula A dan Gha. Dia berkongsi tempat. Atas dia berkongsi dua huruf, berkongsi tempat. Ha dan Kha di antara kepala kita ni, sambungan kepada leher kita ni, tekak kita ni, dia penghujung tekak di atas. Ha, Kha. Jadi ni saya sambil tu saya mengajar makhraj sekali sebab kadang-kadang ada yang dia dah tahu baca Quran tapi makhraj mungkin tak tepat. Sebenarnya saya pun masih lagi belajar untuk menempatkan lagi makhraj sebenarnya kan. Semua orang tak perfect lah. Yang perfect tu yang memang betul-betul contoh ulama-ulama lah, ulama-ulama tajwid kan. Jadi kita ni hanya belajar praktik macam tu je.
Praktik macam tu je. Tapi kita tahu, teori tu kita tahu. Tapi sebenarnya praktikal, kadang-kadang ada ustaz-ustaz pun praktikal, adalah. Bukan saya nak memalukan sesiapa, mengaibkan sesiapa. Tapi ustaz-ustaz pun kadang-kadang dia punya penggunaan tu salah. Ada yang makhraj dia tak tepat. Jadi bila contoh kita baca Al-Fatihah, kan? Kita tak boleh alham tak boleh. Kan? Dia mesti tepat pada sini. Baru betul Al-Fatihah kita. Sebab itu Al-Fatihah boleh merosakkan solat, kan? Kalau sebelum ni kita setiap bulan Ramadan ada cleaning Al-Fatihah kan dekat masjid. Tahun ni tak ada sebab ada MCO kan. Jadi bolehlah kelas online, merujuk ke siapa-siapa yang lebih tahu. Tak semesti ustaz-ustaz, mungkin ada orang lain yang lebih tahu kan. Tapi kita cuba untuk belajar dan meletakkan makhraj tu, kita cuba walaupun tak biasa. Tak biasalah cakap ni daripada sini, tak biasalah. Selalu daripada depan ni saya dah biasa alhamdulillah, dah biasa alhamdulillah. Dah biasa macam tu, saya tak nak letak sini, tak boleh. Kita kena cuba. Sebenarnya makhraj saya pun mungkin tak tepat kan. Kalau kita tengok syekh-syekh Arab, kalau dulu saya kat Mesir dulu, cara dia baca dia, contoh huruf Ain kita, Ain, orang Melayu ni, Ain dia tak berapa pekat sangat lah. Yang saya nampak lah, tak tahulah pandangan orang lain kan. Kita mungkin berbeza pandangan, tapi orang Melayu, kebanyakan Ain dia tak berapa tepat. Bukan tak tepat, tempat dia betul, tapi tak berapa pekat macam orang Arab. Itu huruf yang susah. Bukan susah apa, memang kita memang dah biasa cakap bahasa Melayu apa semua kan. Daripada kecil, yang dah biasa cakap English kat rumah daripada kecil pun ada kan. Orang Melayu pun susah nak letakkan makhraj kan. Jadi kita cuma cuba untuk meletakkan. Tapi teori tu dah ada lah. Teori macam saya cerita tadi lah. Daripada huruf Hamzah sampai Ya tadi, sampai Ba Mim kan. Huruf, kalau mengikut makhraj huruf, huruf yang terakhir adalah Ba dan Mim. Dan dia daripada bibir. Kalau Fa kita lupa tadi. Fa belakang sikit. Kita letak dia huruf bibir kan. Fa tadi kita lupa sebut. Okey, dah sama mana tadi? Kha. Okey, kha tadi pertengahan khalqum ke atas? Atas khalqum. Hujung khalqum atas. Huruf khalqum ada 3 tempat. Tadi saya dah cakap gha, kha, ha, kha. Okey, kha, da kita tahu tadi, za. Sama, za. Apa? Permulaan khalqum kan. Ha. Mana? Hujung khalqum kan. Da. Ja. Ja dengan sya ni saya lupa tadi. Ja dengan sya ni sebenarnya, ja dengan sya ni tempat dia di pertengahan lidah ni. Dia bukan hujung lidah. Pertengahan lidah ni. Dia di atas langit ni. Ja. Sya. Sya. Jim dengan shin dia sama. Dia juga berkongsi tepat. Dia ini lidah kita. Ini mulut kita kan. Ini lidah. Bunyi antara lidah dan lelangit ni. Ja. Kalau dia ja, mulut daripada gigi ni, salah. Ja, salah. Ja. Nirrajim. Salah. Jim. Ni bibir dia. Ni tekak. Okey, dia lidah dan langit ni. Shin pun sama. Syaitan. Syaitanir rajim. Jim. Dia mesti jim, bukan jim. Bukan huruf J kita tu, J. Kan? Ja'far, bukan Ja'far. Kalau orang Arab, Ja'far, bukan Ja'far. Bukan G. Bukan makhraj dia di depan, tapi di antara lidah dan lelangit ni. Ja'far. Nama orang kan Ja'far kan. Ja'far. Ja'far.
Okey, ja. Okey, ja kita dah kadang-kadang ada termis huruf, boleh tuan-tuan puan-puan boleh tanya Ha sama atas kan? Dia punya apa? Atas halkum. Za. Za sama lah. Gigi kan, gigi atas. Kha. Ta. Ta tadi saya cakap tuan-tuan puan-puan kat mana? Sama dengan dal, ta, ta. Da, ta, ta. Dal, huruf ta, ta, ta sama juga. Gigi atas ni antara gigi dan langit, hujung langit dan permulaan gigi. Dal, ta ni samalah mahraj je. Ta, da, sa. Sa sama dengan zal. Okey. Za, sa, za sama. Za pun macam zalimin, zaliman, zalim. Kita tak macam orang Melayu cakap zalim. Sebenarnya lidah di gigi, hujung gigi juga. Zalimin, zalimin. Tapi dia tak macam zal. Zal yang dia lebih terkeluar lebih sikit. Za. Tapi kalau zalimin dia belakang sikit lah. Tapi dia hujung lidah juga. Hujung gigi, hujung lidah bertemukan dengan hujung gigi atas. Okey, mana tadi? Za. Bukan za tadi. Okey, ta, da, sa. Sa tadi, sa. Sa, za, za sama. A, za, ja, ha, kha. Za, ba, ha. Ha, da, sa. Laju sangat ke apa tu? Ha, da, sa. Sebab kita dah ada sa kat sini, da pun dah ada, ha pun dah ada. Saya laju sikit. Okey, saya ulang balik Da, za. Da, za. Boleh Khadaza. Ahada. Jahaza. Khotada. Semua ikut tapi menurut mahraj, mengikut mahraj. Bukan seperti mana kita dah biasa sebut sa'aza macam tu. Bukan. Kan sa'aza, salah kan? Ni bukan za, ni za. Jadi semua mengikut mahraj. Baca mengikut mahraj sebab saya dah terang tadi kan. Mahraj semua. Sa'aza. Okey. Jaha kha. Za ba. Ba ribe kan. Zabaha. Hadatha. Sa. Jom. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kali ketiga. Itu pertama mungkin tak berapa betul sangat. Yang kedua mungkin kita dah mula ketatkan mulut kita ni, kita memenatkan mulut kita untuk masukkan ke mahraj yang mahraj saya dah sebut tadi. Sekarang ni kita ini paling betul kali ketiga. Kali ketiga ni mesti baca dengan betul Daza. Da'aza. Khadaza. Ahada. Ja tuan-tuan puan-puan. Jahaza. Ja ni sini bukan kat gigi ni ji bukan ja. Jahaza. Kha ta da. Sa'aza. Jaha kha. Zabaha. Hadatha. Okey tuan-tuan puan-puan. Boleh Okay, untuk kita cek makhraj sebenarnya kita kena dengar juga kan. Pelajar contoh siapa yang nak baca boleh nak request kat saya nak baca. Boleh siapa yang dalam Microsoft Team lah. Siapa yang nak try boleh. Untuk tak perlu segan. Untuk belajar ni kita tak perlu segan Okey. Kita baru dal dengan zal tapi belum ra dengan zai kan. Sekarang dah pukul apa? Nak dekat pukul 11 tuan-tuan puan-puan. Jadi hari ni kita dal dengan zal je lah tuan-tuan puan-puan Dal dengan zal. Sebab ra dengan za kita tak sempat. Jadi kita ambil dal dengan zal dulu. Okey tuan-tuan puan-puan. Faham tuan-tuan puan-puan Siapa yang nak membaca boleh request. Ada yang nak cuba membaca?
Mengikut makhraj tuan-tuan perempuan, mengikut makhraj yang tepat yang saya dah terangkan tadi. Jadi makhraj tu pula, tadi saya dah janji untuk tulis makhraj tu, jap. Tempat-tempat dia tu, saya dah janji nak tulis tadi kan. Jadi saya tulislah sikit. Tuan-tuan kalau nak request baca boleh. Sebab siapa yang ada Iqra' lah. Kalau tak ada Iqra' boleh je search kan. Google ni muka surat 8. Buku Iqra' 1 muka surat 8. Okey, kita akan melukis gambar Raja mulut Cara cepatlah. Sekarang dah pukul 11 dah ni. Okey, mulut kita tuan-tuan puan-puan ni hidung. Ini mulut. Hidung Melayu. Sinilah. Okey, mulut. Sampai ke belakang bawah ni tuan-tuan puan-puan. Ini pula kita punya gusi. Di langit. Sampai ke bawah. Ini pula gigi kita tuan-tuan puan-puan. Gigi atas. Ini pula gigi bawah kita. Ini pula lidah kita tuan-tuan puan-puan. Okey. Ini pula kita punya tekak. Okey. Ini pula kita punya bibir. Okey, ini tekak kita lah. Okey. Ini hujung lidah tuan-tuan. Ini pangkal lidah. Jadi kita mula daripada bawah tuan-tuan dan puan Boleh kalau nak salin pun boleh. Makhraj pertama okey. Makhraj di tekak kita terbagi kepada 3 tuan-tuan dan puan. Kita bagi kepada 3 lah. Bahagian pertama. Boleh nak salin Bahagian pertama. 2. Ketiga. Huruf pada bahagian pertama adalah huruf apa tuan-tuan dan puan? Hamzah. Hamzah dan ha. Okey. Huruf tengah adalah ain dan ghain. Ini pada pertengahan tekak. Halqum bahasa Arab dia. Awal di antara badan dan leher kita, memula pangkal leher kita, memula leher kita. Lepas tu kha dan ha. Okey. Di sini antara lidah, permulaan masuk ke lidah dan ni, dia akan muncul huruf qaf dan kaf tuan-tuan dan puan. Di sini pula dia akan muncul huruf shin. Saya cepat sikit jim. Daripada atas ni pula tuan-tuan puan-puan, di sini kita akan huruf lam. Hujung lidah sentuh ke sini jadi huruf lam. Hujung lidah sentuh di tengah sikit nun. Hujung lidah sentuh di ni langit nama dia tuan-tuan puan-puan, kalau siapa yang tak tahu. Hujung lidah di hujung sikit dia akan ro. Okey. Lepas tu di sini pula antara gigi dan gusi ni kita cakap huruf apa tadi? Huruf yang kita ambil tadi dal, ta dan ta tuan-tuan puan-puan. Okey, jika hujung lidah. Di sini pula kalau atas gigi ni kita letak lidah sini, dia akan ambil huruf ta, za, sa, za, sa, za, sa, za, zal. Okey, di sini pula kita akan ambil sin dan sad. Okey. Antara ni pula kita akan ambil huruf fa. Di bibir kita pula kita akan ambil ni laju ba dan mim. Okey tuan-tuan dan puan Faham? Huruf za pun di sini juga. Sin, sad, za. Ya antara gigi ni, ya.
Okey, kita dah terlambat ni, kita dah melebihi masa sebenarnya. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita, insya-Allah kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا